Testing, tes, 1, 2, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Semoga yang hadir pada hari ini dirahmati Allah, kerana di tengah-tengah Kuala Lumpur ini ada 20-30 orang sanggup hadir, bukan untuk makan tengah hari bersama-sama, tetapi untuk lebih dekat dengan Nabi Yusuf, untuk lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk lebih dekat dengan Allah. Jadi kumpulan yang kerdil ini, walaupun kelihatannya majlis ini mungkin tidak dipandang oleh ramai manusia di luar sana, tetapi di sisi Allah, Allah sudah memberikan perhatian yang besar ya kepada setiap yang hadir pada tengah hari ini. Baiklah, pada hari ini saya akan menyambung perjuangan Nabi Yusuf alaihi salam, dan kita masih lagi berada pada babak Yusuf belum menjadi nabi. Dan kita sudah berada pada kelas siri yang kelima, dan babak yang akan kita teruskan pada hari ini adalah babak yang membabitkan Yusuf akhirnya meninggalkan Palestin, pergi ke Mesir. Dan apa yang bakal anda lihat adalah apabila seorang rasul ini diperjalankan ya daripada Palestin ke Mesir kerana perbuatan durjana saudara-saudaranya, akhirnya Yusuf diperjalankan daripada Palestin ke Mesir. 30 tahun selepas peristiwa Yusuf diperjalankan dari Palestin ke Mesir, ahli keluarga dia pula follow, dan kaumnya pula follow. Yusuf pergi ke Mesir daripada Palestin, pergi yang tidak kembali. Dan nanti 30 tahun selepas itu, saudara-saudaranya dan ahli keluarganya pun akan melakukan perbuatan yang sama. Mereka akan pergi ke Mesir dan tidak lagi kembali ke Palestin. Dan daripada ahli keluarga Yaqub inilah munculnya Bani Israel di Mesir. Yang mana 300 tahun selepas kewafatan Nabi Yusuf di Mesir, Musa pula datang untuk bawa keluar Bani Israel daripada Palestin, daripada Mesir ke Palestin. Baiklah, tanpa saya buang masa, apa makna Yusuf diperjalankan? Ya. Karena surah ini pun turun, ya, surah Yusuf ini pun turun, ya, pada tahun yang sama Nabi akan diperjalankan. Yusuf bila sampai di Mesir, baginda berehat. Tidak ada lagi sebarang kezaliman dan gangguan daripada saudara-saudaranya. Nabi selepas diganggu oleh saudara-saudaranya, Nabi diperjalankan untuk sebuah kerehatan. Isra' dan Mi'raj adalah sebuah kerehatan kepada Nabi. Ayah-ayah ibu-ibu pula dah. Tuan-tuan, puan-puan raya lama sangat ya. Kita sudah lalu kelas pasal mimpi. Kita sudah lalu kelas pasal mesyuarat sulit. Bagaimana minit mesyuarat itu didedahkan oleh Allah dengan tujuan. Kita juga telah lalu pelaksanaan keputusan mesyuarat, iaitulah sepakat saudara-saudara Yusuf untuk tidak bunuh dan tidak juga campak tepi jalan. Mereka telah bersetuju dengan abang long mereka, iaitulah cukup kita turunkan Yusuf ke dalam sumur. Tahu apa itu sumur? Telaga. Yang mana telaga itu bukan sebarangan telaga, telaga yang mesti orang lalu. Kita tak nak Yusuf mati. Kita cuma nak jauhkan dia sahaja daripada ayah. Kelas yang keempat, kita telah bicarakan mengenai berjayanya akhirnya konspirasi itu dilakukan apabila mereka berjaya pujuk ayah mereka. Ayah mereka telah tawakal kepada Allah melepaskan Yusuf. Tetapi pada hari ini kita akan sambung kelas yang kelima, iaitulah nombor 5 dan nombor 6. Selepas Yusuf alaihi salam diletakkan di dalam sumur,
apa tipu daya yang mereka ungkapkan kepada ayah mereka Yaqub, dan apa pula berlaku sebelum daripada mereka kembali kepada ayah mereka, apa yang berlaku kepada Yusuf di sumur itu. Jadi ayat yang akan menjadi perhatian kita adalah ayat 15, 16, 17, 18, 19, 20. 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dhahabu bih wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Dan apabila mereka pergi membawa bersama mereka Yusuf dan sampai ke satu lokasi, mereka sepakat dan sekata untuk melepaskannya dan menurunkannya ke dalam sumur yang sangat dalam dasarnya. Sesiapa yang berdiri di atas tidak akan nampak dasar kerana kegelapan, ghaib. Dasar itu ghayab, hilang, tidak kelihatan kerana dalamnya sumur itu. Lalu ketika Yusuf berada di dasar itu, telah berjaya diletakkan di bawah sekali, kami memberikan wahyu, yakni ilham kepada Yusuf bahawasanya kamu, Yusuf, nanti akan memberitahu semula kepada saudara-saudara kamu yang menurunkan kamu ini perbuatan mereka ini, dan waktu itu mereka yang menurunkan kamu ini tidak lagi mengenali kamu. Bila peristiwa itu berlaku? 30 tahun selepas baginda dihumban. Kita tak tahu melainkan dengan maklumat dalam surah Yusuf. Kalau surah Yusuf turun setakat ayat 15, kalau surah Yusuf bukan 111, sekadar 15 ayat, memang kita takkan tahu sebenarnya bila berlakunya wahyu Allah. Yusuf akan habaq semula kepada saudara-saudaranya, korang dah lupa apa korang buat kepada aku hari itu? Itulah peristiwa itu 30 tahun lepas. Jadi ini ayatnya, dan mari kita lihat beberapa pengajaran. Pertama sekali, Al-Quran mendiamkan apa yang berlaku dalam perjalanan. Tahukah anda, ayat ini tidak menyebut apa yang saudara-saudara Yusuf buat kepada Yusuf on the way nak pergi ke sumur tu. Mereka menurunkan Yusuf ke dalam sumur, yang tu Allah beritahu. Tetapi babak 18 SG, on the way. Sebab sumur tu bukan duduk belakang rumah. Kalau duduk belakang rumah, mudah aja jeritan Yusuf didengari oleh keluarganya. Ayah, tolong. Sekejap je datang. Tetapi lokasi itu mestilah lokasi yang jauh daripada kampung, yang kafilah-kafilah sebelum mereka memulakan perjalanan ke Mesir daripada Palestin, mereka kena singgah situ untuk memenuhkan air dalam bekalan-bekalan mereka. Sebab perjalanan jauh, RNR tak banyak. RNR banyak pun belum tentu boleh singgah sebab jam teruk. Jadi hikmahnya, falamma dhahabu bih, ketika mereka, anda masih ingat falamma? Proses itu mengambil masa yang lama, maknanya perjalanan itu entah-entah belasan kilometer jarak telaga itu dengan rumah Yaqub. Jadi dalam perjalanan itu Allah kata zahabu bihi. Mereka yang bersepuluh ini membawa bersama Yusuf. Ba di situ kata Al-Qurtubi ba lil ilsaq. Maknanya apa? Mereka pikul Yusuf, mereka papah Yusuf, mereka kucup Yusuf depan Yaqub. Tapi bila Yaqub sudah hilang daripada mata pandangan mereka, anda bayang sendiri, Allah bagi ruang kepada anda bayang sendiri. Saya rasa Yusuf ditumbuk. Saya rasa paling kurang Yusuf dimaki. Kerana inilah waktu yang mereka tahan lama untuk melepaskan kemarahan mereka. Dan fikirkan sejenak, mengapa Allah seperti membiarkan Yusuf dibuli, ragging, dipukul oleh saudara-saudaranya? Kerana itulah makna ujian. Ya, kalau daripada rumah sampai ke telaga dikucup dan dipapah, itu bukan ujian. Yusuf ini permadani merah menuju ke sumur. Itu bukan ibtila.
Jadi surah ni nak bagi sesuai dengan suasana Nabi, yang mana Nabi pada waktu ni dimaki, maka babak itu mesti ada kaitan dengan suasana Nabi. Lalu Nabi tadabur, Nabi merasakan apa yang aku lalui, ada seorang kanak-kanak 12 tahun pernah melaluinya, iaitulah Yusuf. Pada umur begitu dia dimaki dan boleh jadi ditumbuk. Ya. Kemudian apabila mereka sampai sahaja di sumur, kesemua 10 itu tak ada seorang pun melahirkan ijma'. Tahu ijma'? Sepakat, sebab mereka dah lepaskan, mereka mungkin maki, tumbuk, perli dan mengeluarkan perkataan kesat. Yusuf yang sangat lemah, seorang diri, 12 tahun, kanak-kanak, terpaksa berdepan dengan satu kekuatan yang besar yang tidak boleh untuk diatasi. Sampai sahaja di sumur, mereka yang bersepuluh telah ijma', tiada seorang pun berkecuali untuk kita kena proceed dengan plan asal kita, menurunkan Yusuf ke dasar ini. Dan apabila mereka menurunkan Yusuf, mungkin dengan, saya tidak pasti, mungkin dengan apa yang disebut sebagai apa ya, telaga tu, biasa mandi telaga kampung-kampung balik raya itu, timba mencari perigi, bagaikan timba mencari perigi, bagaikan perigi mencari timba. Timba, mungkin timba yang besar. Saya merasakan anda boleh bayangkan sendiri, untuk mengelakkan Yusuf terlepas, mereka pasti tambat terlebih dahulu tangan dan kaki, dan mungkin ditutup matanya. Dan yang paling penting, diminta kepada Yusuf, ataupun dipaksa kepada Yusuf, atau tidak dipaksa, mereka keluarkan dengan paksaan baju Yusuf, sebab mereka ada plan kepada baju ini untuk mendustakan ayah mereka. Dan sebaik saja Yusuf turun ke dasar telaga dengan air mata, menginsafi boleh jadi mungkin ini penamat kepada kehidupannya, tetapi Allah terus memberikan wahyu. Persoalannya sekarang, adakah wahyu di sini bermakna kenabian Yusuf? Maka kita memilih pendapat yang menyatakan Yusuf tidak menjadi nabi dengan wahyu ini. Wahyu yang diberikan kepada Yusuf ini sama dengan wahyu kepada ibu Musa. Masih ingat ibu Musa diberikan wahyu? Wahyu dalam arti kata ilham. Kalau nak selamatkan anak kamu ni, letak di atas peti tabut dan alirkan di atas sungai Nil. Dia boleh jadi ilham, boleh jadi ilham, yang mana dalam ilham ini dia bukan macam anda dapat ilham. Dia adalah ilham yang berbeza daripada ilham yang anda perolehi. Oh, saya dapat ilham ya. Saya rasa lebih baik kita jangan kerja hari Isnin. Itu ilham yang bukan, dia ilham yang anda tak akan kata kecuali datang daripada Allah. Ini makna wahyu. Anda tak akan kata melainkan ia pasti datang daripada Allah. Sebab itu ada yang mengatakan boleh jadi juga ilham di sini bukan dalam bentuk Jibril yang tidak kelihatan memberitahu, tetapi dalam bentuk mimpi. Boleh jadi. Boleh jadi Yusuf terlalu letih, penat, menangis, dan dia hanya bertawakal kepada Allah. Lalu anak itu yang berada di dasar perigi, yang mujurlah air tak ada, kerana terlalu penat, menangis dan letih, dia tertidur. Lalu Allah berikan mimpi. Boleh jadi mimpi itu baginda melihat, ya, ataupun baginda diberitahu bahawasanya kamu tidak akan mati. Kamu akan bertemu semula dengan mereka yang di atas sana menghumban kamu. Dan kamu pada waktu itu akan ada kelebihan untuk berkata kepada mereka. Kamu akan kata kepada mereka yang, masihkah kalian ingat perbuatan kalian ke atas aku dahulu? Dan pada waktu itu mereka sudah tidak mengenali kamu sebagai Yusuf. Jadi kalau anda baca surah ini sampai ke hujung, anda akan bertemulah ya apa yang dimaksudkan dengan wahyu ini. Kenapa mereka tidak menyadari? Kenapa mereka tidak menyadari? La yash'urun, ada nama syairi di situ. Kenapa mereka tidak menyadari Yusuf? Kenapa Allah kata wahum la yash'urun? Maka Yusuf faham.
Kalau mereka dah tak dapat detect aku Yusuf, maka fahamlah Yusuf lambat lagi lah tu. Lambat lagi lah. Maknanya apa? Akan berlaku perubahan kepada rupa paras dan tubuh saya. Bukan lagi umur 12, boleh jadi umur 40 lebih. Pada waktu itu, yang mana mereka sendiri sudah tidak boleh menduga. Tak ada hint langsung ini Yusuf yang berkehumban ke dalam telaga. Atau boleh jadi dalam fikiran saudara-saudara Yusuf, yang Yusuf sudah meninggal dunia. Jadi mereka tak duga langsung itu adalah Yusuf. Baik. Satu perkara yang ibrah daripada ayat ini adalah, kenapa Allah berikan wahyu selepas baginda sudah berada di dasar telaga dan tiada sesiapa boleh menolong di atas sana kerana suaranya tidak lagi kedengaran. Ketika sudah tiada tempat pergantungan kerana tali timba tu dipotong. Seolah-olah Yusuf yang ada di bawah tu dan saudara-saudaranya menyanyi pada dia. Ni tali ni, kita orang tak tinggal kat sini, kami potong depan mata kamu. Klek. Putus segala harapan. Dan bila putus segala harapan, baru Allah berikan wahyu. Kenapa tidak diberikan wahyu on the way pergi ke sumur? Kenapa tidak diberikan wahyu ketika dipukul dan dimaki? Ini menunjukkan wahyu ni bila turun kepada Rasulullah, ia turun ketika Nabi sudah tiada tempat bergantung, hanya kepada Allah. Allah tolong aku. Maka wahyu sebagai motivasi. Ini konsep penurunan wahyu. Kenapa 23 tahun? Kenapa jadi lama sedangkan Quran itu hanyalah sebuah buku yang kelihatannya 600 muka surat lebih. Kalau dibaca rasanya sebulan boleh selesai. Orang boleh khatam buku ni sebulan. Tapi kenapa Quran turun bukan sebulan? Bahkan 23 darab 12 bulan. Kenapa lama? Sebab Quran tak turun dalam keadaan Nabi goyang kaki, bersembang. Quran setiap surah akan turun ketika Nabi sudah tiada tempat bergantung. Maka turunlah oksigen untuk Nabi mudah bernafas. Ya, demikianlah perumpamaan wahyu ini seperti udara kepada Nabi. So di situ kita belajar sesuatu. Allah akan turunkan wahyu kepada Rasulnya bila Rasulnya benar-benar merasakan mereka putus asa. Ya, okeylah. Satu perkara yang menarik disentuh oleh seorang ulama, ya. Bila Allah uji orang beriman dia tak akan memandang ujian itu macam orang yang tidak beriman. Jangan pandang orang tidak beriman dan Muslim sahaja. Muslim pun ada yang tak beriman. Bila Allah uji kita, orang mukmin dia faham Allah sangat latif. Allah sangat latif. Tuan-tuan kena ingat betul-betul perkataan latif ini, kerana Yusuf alaihi salam dia merumuskan apa yang berlaku kepada beliau sejak daripada dihumban ke dalam telaga ini dan nanti dihumban ke dalam penjara. Semuanya adalah menandakan Allah itu latif bila menguji orang beriman. Apa makna Allah sangat latif bila menguji anda yang beriman? Sebelum itu, latif maknanya apa? Benda paling kecil dalam hati kamu aku tahu. Perasaan apa yang anda namakan sebagai psikologi, Allah tahu. Apa kelemahan anda yang anda sendiri tak tahu atau buat-buat tak tahu, Allah tahu. Jadi Allah bila uji orang-orang beriman, dia tak akan uji hamba-hambanya ketika dia lemah. Allah akan berikan kepadanya kekuatan. Sebab itu menarik apa yang disebut oleh ulama Jordan ini. Yusuf ini Allah memang beri dia ibtila. Apa itu ibtila? Ujian. Tetapi sebelum Allah beri dia ujian, apa ujian kepada dia? Dia terpaksa dipisahkan daripada ayahanda dan keluarga yang tersayang, dan proses perpisahan itu pula menyakitkan fizikal dan emosi. Ya, ini adalah ujian yang berlaku kepada Yusuf dan kepada anda. Tetapi bagaimana Allah membekalkan kepada Yusuf bekalan-bekalan supaya dia kuat untuk menghadapi ujian ini. Orang mukmin dia tahu
dia diuji. Tetapi dia tahu lagi satu perkara. La yukallifallahu nafsan illa wus'aha. Allah memang uji aku. Tetapi Allah uji aku kerana aku boleh untuk menghadapinya. Yang tu cara fikir orang mukmin. Orang mukmin akan fikir Allah uji aku. Orang tidak mukmin dia akan kata kenapa aku? Orang mukmin akan kata Allah uji aku. Allah pilih aku. Dan orang mukmin akan kata Allah nak tunjukkan aku ada kekuatan menghadapinya. Ada benda dalam diri aku yang menyebabkan aku boleh untuk menghadapinya. Dalilnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan berikan kepada kamu beban dan ujian melainkan kamu mampu untuk menghadapinya. Kamu diberikan Allah sesuatu untuk mampu menghadapinya. Lalu perhatikan, tengok 3 poin berikut. Yusuf dihumban, mujulah bukan pada umur 8 tahun, 7 tahun. Ada anak 7 tahun tak? Saya ada anak 7 tahun. Saya tak boleh bayang kalau Fatihah dihumban dalam telaga. Dia mesti menangis. Dan mesti dia kalau ditemui oleh sesiapa, dia akan, tolonglah saya nak balik ke rumah Abi. Tetapi anda akan mendapati Yusuf yang sudah remaja, bukan 7-8 tahun, katanya menghampiri akil balik, 12 hingga 14 tahun. Dia tidak seperti kanak-kanak yang manja. Dia melakukan sesuatu yang jarang dilakukan, iaitulah dia tak minta pun dihantar pulang kepada rumahnya dan keluarganya. Sebab apa? Jadi kalau budak tu kanak-kanak sangat, dia pasti akan gagal untuk memahami ini adalah ujian. Tapi kerana usia Yusuf adalah ghulam, dia sudah mula boleh berfikir dan kebetulan dia mendapat didikan ayah tentang sabar, maka dia faham ujian Allah telah berlaku. Mimpi yang dialami baru-baru ini sudah bermula langkah pertamanya. Jadi beliau memilih untuk tidak diminta dihantar pulang apabila ditemui oleh kafilah itu. Dan saya akan detailkan poin ini insya-Allah. Kalau Allah boleh je mentakdirkan diorang yang hasad dengki dah lama dah. Sejak daripada Yusuf 5, 6, 7 tahun. Tapi Allah takdirkan mereka melakukan konspirasi ini bila Yusuf sudah mencecah usia, bukan usia sabi tetapi usia ghulam. Kenapa ya? Sebab tak sanggup kalau usia 7-8 tahun dah dihumban ke dalam telaga. Allah latif. Allah bekalkan kepada Yusuf terlebih dahulu kemampuan untuk berfikir apa sebenarnya sedang berlaku. Dan kemampuan ini tidak ada kecuali sudah mencecah usia 11, 12, 13, 14 tahun. Yang kedua, tengok macam mana Allah berikan kepada Yusuf bekalan yang mimpi. Bayangkan kalau mimpi tak ada. Bayangkan Yusuf tak mimpi. Masih ingat mimpi apa? Mimpi apa? Mimpi tengok lembu gemuk makan lembu kurus ke? Bukan. Mimpi sebelah bintang tu lah. Bayangkan kalau mimpi itu tak ada. Yusuf mungkin menangis dan tak tahu apa sebenarnya akan berlaku. Dan boleh jadi dia akan sangka buruk pada apa yang berlaku. Tetapi terima kasih mimpi. Allah sangat latif. Dia tahu Yusuf ni lemah. Sebab itu dia mendatangkan mimpi lebih awal. Kalau Allah boleh beri mimpi supaya Yusuf boleh bersabar dalam telaga, Allah boleh buat apa saja kepada anda supaya anda tabah bila menghadapi musibah. Bukanlah kadang-kadang bermaksud anda akan diberikan mimpi. Tapi adalah cara Allah Ta'ala akan beri. Iaitu kemampuan untuk menghadapi ujian itu dengan sabar. Dan yang ketiga, anda nampak macam mana Allah latif. Iaitulah asal dia orang nak bunuh, tapi macam mana tentera Allah melalui abang long dia orang. Hati perasaan abang long dia orang macam Asia sikit. Abang long ni dia ada simpati. Dia kata tak eloklah bunuh-bunuh ni, apa mikir lagu tu. Campak tepi jalan. Ada orang cadang, kurangkan sikit daripada bunuh kepada campak tepi jalan, mati juga. Abang Long juga kata apa mikir lagu tu. Jadi perasaan simpati menjadi tentera Allah. Akhirnya dia pada cadangan gear 5 jatuh gear 1 je. Iaitulah kita letak elok-elok dalam dasar. Pergi dan pergi tu pula mesti pergi orang lain lalu. So nampak tak macam mana Allah mengatur dengan sangat latif. Dia tahu kelemahan Yusuf. Dia tahu usia begini apa yang mampu dihadapi oleh beliau. Kemudian selepas Yusuf sedang berada
Ya, di dalam perigi. Okey, berada di dalam perigi. Saudara-saudaranya telah pulang terus. Saudara-saudaranya pulang. Waja'u abahum 'isha'an yabkun. Dan mereka datang beramai-ramai, bersepuluh mendatangi ayah mereka pada waktu Isya'. Isya' ni maknanya apa? Isya' ni adalah hujung kepada siang. Maknanya maghrib dan Isya'. Pendek kata permulaan kepada malam hari. Itu makna Isya'. Yabkun, menangis. Gitulah gambarannya. Buruk benar gambarannya. Soalan saya, mengapa mereka memilih waktu ini untuk pulang kepada ayah mereka? Kerana mereka tahu mereka berdusta. Dan bila anda mahu berdusta, anda kena meminimumkan potensi daripada kantoi. Maka antara yang boleh mengkantoikan bahawasanya anda berdusta adalah bahasa tubuh anda. 10 orang saudara-saudari, tidak semua pemenang Oscar. Tahu pemenang Oscar maknanya apa? Pelakon yang terbaik. 10 tu memang kesemua 10 tu tak pernah berlakon pun. Ada seorang dua yang menunjukkan dia profesional berlakon, tapi ada seorang dua juga yang dia menangis. Aku tak pernah menangis. Macam mana nak menangis? Jadi untuk meminimumkan potensi, ayah boleh detect salah seorang bahasa tubuh yang menunjukkan menipu, maka mereka datang di waktu yang ayah tak berapa boleh nampak. Dulu tak ada lampu ya. Sewaktu malam adalah waktu yang terbaik. Jadi, dan mereka datang dalam keadaan ia bekun. Bila sampai kepada ayah mereka, ia bekun ni fi'al mudhari' yang bermakna yujaddidun al-buka. Maknanya kat situ saja ayah boleh detect dah mereka memang menipu. Air mata buaya. Maksud fi'al mudhari' ni adalah bila seorang tu dan dia dah berhenti, orang lain pula sambung. Habis yang tu, yang lain pula nombor 3 pula sambung. Nampak sangat. Perlu ke setiap kali ada orang dah tak ada air mata, yang lain sambung? Perlu ke punchline tu tidak dimatikan saja, diteruskan? Jadi kat situ saja mereka gagal. Soalan saya yang cepu mas adalah, diorang lepas letak Yusuf dalam telaga, diorang terus balik ke rumah malam tu, atau mereka balik ke rumah selepas beberapa hari? Ayo Petronas, dalam meeting bukan main bagi idea. Bagilah idea. Anda rasa diorang kan kata nak pergi bawa Yusuf bermain-main, yarta' wa yal'ab, mesti pagi. Okey, pagi hari Isnin katakan. Dan bila diorang dah melakukan konspirasi pada tengah hari itu, mereka balik terus malam tu Isya', atau mereka menunggu 2-3 hari baru balik? Anda rasa? Balik terus. Kalau balik terus dan ayah dapat detect mereka menipu, ayah akan bagi arahan kepada maknya, ahli keluarga semua, pergi cari. Baru 2-3 jam dia orang menipu aku. Yusuf masih selamat, pergi cari, dia orang letak kat mana? Jadi jawapan anda salah. Anda kena faham, Yakub sudah tidak bertindak apa-apa selepas mendapat laporan ini. Ini menunjukkan Yusuf dah hilang dan tidak lagi boleh diselamatkan. Kalau baru 2-3 jam berlaku, dia pasti memberikan arahan untuk mencari. Apa operasi dipanggil rescue and apa? Kan? Bila pesawat hilang kan. So, operasi itu pasti dilakukan segera. Tapi kalau dah 2-3 hari demo baru balik rumah, Yakub give up. Dan beliau percaya, ya, beliau percaya Yusuf memang sudah hilang. Allah sudah menguruskannya. Lepas tu dia tak bagi apa-apa arahan dah. Dan dia hanya berkata, aku redha atas apa yang berlaku. Jadi fahamlah anda, mereka tidak pulang sejurus pada hari yang sama. Saya rasa mereka pulang 2-3 hari selepas itu. Dan mereka pula memilih untuk pulang hari yang ketiga waktu malam. Untuk mereka tidak supaya ayah tak dapat detect mereka. Next.
Ayat 17. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Sekarang adalah paparan saudara-saudara yang bersepuluh ini selepas 3 hari meninggalkan Yusuf dalam sumur berhadapan dengan Yaqub alaihi salam. Lalu mereka berkata, ayah kami sesungguhnya telah pergi nastabiq, mengadakan lumba lari. Ya, kami ada satu acara yang kami nak lumba lari, atau setengah ulama kata pertandingan memanah, nak memanah sesama mereka. Jadi Yusuf tidak ada kemampuan itu lagi, dia masih kecil. Berlari juga bukan lagi kemampuan Yusuf. Kita ada banyak acara, ya, tetapi ada satu acara tu menyebabkan kami nak minta tolong Yusuf jaga barang. Sebab ini bukan acara yang sesuai untuk Yusuf. Sebab kami bersepuluh saja kami bersepuluh yang sudah 20 tahun lebih ni boleh untuk melalui acara ini. Jadi kami biarkan Yusuf memelihara barang-barang kami. Dan bila kami pulang, kami mendapati dia sudah dimakan oleh serigala. Dan kamu, ayah, pasti tak percaya pada kami, walau kami bercakap benar. Ayat ni tuan-tuan kena pandai belajar pos bila baca. Begini. Ayah, kami minta Yusuf jaga barang je untuk satu acara tu je. Tapi bila kami jayakan acara tu, balik-balik Yusuf kena makan serigala, ayah. Pos. Maknanya apa? Saudara-saudara Yusuf mengharapkan ayah mereka respon percaya. Apa? Oh. Tapi bila mereka melihat ayah mereka kelihatan murka. Tidak ada sebarang perasaan. Dan kelihatan tidak percaya langsung. Bila ayah menunjukkan memek muka tidak percaya langsung, baru mereka kata, ayah ni orang cakap benar pun bukan nak percaya. Tu bahagian kedua. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Boleh faham sekarang? Kata Hamka, pendusta yang berkata dia tidak berdusta, itulah bukti dia berdusta. Pendusta yang sedang berkata yang dia tidak berdusta, dan dia kata tu ketika dia tidak diminta pun untuk berkata, maka ketahuilah olehmu, itulah bukti dia berdusta. Faham tak faham? Tanya Syah lah. Baik, seterusnya kita ambil pengajaran daripada ayat ni juga. Maaf, next ayat. Bila ayah menunjukkan reaksi tak percaya, mereka dah prepare dah bukti dia orang. Buktinya apa? Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka menunjukkan kepada ayah mereka qamis. Ini babak qamis yang pertama dalam surah Yusuf. Setiap babak qamis menunjukkan Yusuf benar dan masih hidup. Ya. Ada 3 babak. Dan anda diharapkan dapat bersama dengan saya untuk terus mengikuti perkembangan qamis Yusuf itu. Ya, kalau nak tengok qamis itu pergi Turki lah. Ada di Museum Top Cover bersama dengan serban dia. Okey. Waja'u ala qamisi bidamin kadhib. Mereka tunjukkan baju Yusuf di hadapan ayah. Mereka tunjuk dengan darah yang Allah kata darah dusta. Bidamin kadhib. Lalu ayah kata, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sesungguhnya hawa nafsu kamulah yang telah memperelok perbuatan durjana. Oleh yang demikian aku akan bersabar dengan kesabaran yang indah, dan hanya kepada Allah aku memohon pertolongan ke atas apa yang telah kamu katakan. Baik. Apa makna ungkapan Nabi Yaqub ini? Iaitulah bal sawwalat lakum anfusukum amra. Tuan-tuan, kata Hamka nak bagi mudah kita faham, apa makna bal sawwalat lakum anfusukum amra? Ayah terus respon. Ayah tak mengambil masa lama 2-3 minit
kerana depan mata ayah memang terang-terang anak-anak ini telah berdusta. Ayah tak ambil masa lama, ayah terus kata, sama sekali kamu semua sudah ditunggang oleh hawa nafsu kamu. Sawwalat lakum anfus. Ada sesuatu dalam tubuh kamu yang belum selesai diuruskan oleh kamu, hingga ia mendorong kamu melakukan amrah, pekerjaan terkutuk itu. Dan pasti anda tertanya-tanya, mengapa ayah begitu pantas respon dan meletakkan anak-anak mereka pada kandang orang salah? Kalau anda boleh beritahu saya, apa bukti yang menunjukkan mereka berdusta? Selain daripada kedatangan pada waktu malam, dan selain daripada adegan melakonkan air mata. Ada lebih daripada 2 bukti. Yaqub sangat jenius, dia Rasul. Dan saya perturunkan pada anda dengan satu-satu. Macam mana Yaqub mengenal pasti pendustaan anak-anaknya. Pertama, dia orang tua, dia bukan orang muda. Orang tua ada banyak pengalaman, dia boleh beza air mata buaya dengan air mata yang benar-benar bukan buaya. Orang tua dia tahu mana yang lakonan, mana yang bukan lakonan. Dia orang tua. Itu poin nombor 1. Apatah lagi dia orang soleh dan dia Rasul. Nombor 2, kenapa balik malam? Setelah terangkan tadi. Okey, dan anda kena ingat, menipu macam mana sekalipun, seseorang tu boleh mengetahui yang fulan bin fulan ini menipu. Kerana Allah jadikan sistem tubuh ni taat pada perintah Allah. Iaitulah bila kamu menipu, benda yang kali pertama kamu buat iaitu menipu, tentera Allah antaranya adalah peluh. Kemungkinan peluh akan keluar. Itu tanda kamu menipu. Ataupun paling kurang degupan jantung bertiup kencang, berdegup kencang. Cuba try menipu suami anda balik nanti. For the first time dalam 20 tahun perkahwinan. Tak ada orang menipu dalam keadaan sangat tenang. Mesti boleh nampak dia macam cuak, cemas, degupan jantung kencang. Siapa yang menyebabkan degupan jantung tu kencang? Perjalanan darah menjadi cepat. Ada dah tentera Allah tu. Yang tu Nabi Yaqub boleh detail. So bahasa tubuh ni tak boleh menipu. Anda boleh kaji, orang buat kajian dalam NLP, eye accessing cues namanya. Macam mana mata hitam punya pergerakan bila jawab soalan boleh menunjukkan kamu cakap benar ke tidak. Orang ada teknologi nak tengok nadi. Polis gunakan teknologi apa benda entah dalam CSI guna tu untuk penjenayah yang disoal siasat, kita boleh tahu dia cakap menipu ke tidak. Nadi dia bergerak kuat ke tidak. Bahasa tubuh tak akan menipu ketika mulut menipu. Nombor 3, mengapa balik lambat sangat? Benda cemas, emergency, hantar hospital terus. Balik ke rumah bagi tahu ayah. Dah emergency, ini kenapa 2-3 hari baru datang, apa hal? So nampak sangat menipunya tu. Nombor 4, anak hanya tunjuk baju, tapi anak tak bagi ayah sentuh. Tadi ayat kata waja'u ala qamisihi. Ayat ini menunjukkan mereka tunjuk pada ayah ni, ayah baju Yusuf ada darah. Tunjuk je, tapi tak kata khudh anna. Ni ayah ambil ni, ambil daripada kami ni baju Yusuf. Tak ada ayat tu. Kenapa tak bagi je baju tu pada ayah? Takut kat mana? Takut ayah boleh tengok lama-lama darah tu? Ya, kerana ayah boleh membezakan darah yang diletakkan satu tempat, satu tumpuk, yang memang bukan darah Yusuf, dengan darah yang terpercik akibat digigit dan dibaham. So darah yang diletakkan di atas baju Yusuf itu darah setumpuk. Nampak sangat tak logik kena gigit. Kena gigit oleh serigala-serigala dan darah itu hanya satu tempat sahaja. Takkanlah 10 ataupun 2-3 serigala gigit pada satu ruang sahaja pada tubuh Yusuf. Lepas tu yang paling kelakarnya baju tak terkoyak. Baiknya serigala, sebelum dia gigit Yusuf, dia menanggalkan dulu, dia minta Yusuf tanggal baju dulu. Baju ditemui, takkanlah tubuh ataupun kulit rambut Yusuf tak ditemui. Takkanlah serigala tu makan sampai habis tubuhnya. At least mestilah Yusuf menjerit. Lepas tu kamu kat mana? Kalau ada Yusuf tu menjerit sampai Yusuf dimakan sampai tak ada pun tubuh dia, kamu kat mana?
Nampak sangat kamu memang menjarakkan diri daripada Yusuf. Jika itu berlaku, jauh sangat ke kamu main futsal daripada dia? 10 orang, ini nombor 8 punya point. 10 orang ni kalau meeting elok-elok, sepatutnya mereka boleh create alasan lain. Yusuf dimakan anjing. Okey apa? Tapi bila mereka kata Yusuf dibaham serigala, ayah boleh detect terus, hampa tak ada point. Sebab mereka sebut apa yang ayah sebut. Masih ingat minggu lepas? Ayah kata ayah risaulah nak bagi Yusuf kat kamu ni, nanti dimakan serigala. Dia orang ambil point serigala tu, nampak sangat tak ada modal. Dan mereka bukan kenal sangat serigala. Dan serigala mana nak makan manusia kalau kambing-kambing di sana sini? Logiklah sikit. Jadi inilah yang dinamakan penjenayah amatur. Dia tak pernah buat kerja jahat. Kali pertama buat jahat, dia jadi gemuruh. Sampai dia tak sempat nak bincang pun kita nak kata apa pada ayah. Jadi ini semua bukti lah, ya. Ini semua bukti bagaimana ayah boleh tahu mereka jelas berdusta. Satu lagi pengajaran kita boleh dapat daripada ayah ni. Apa jadi kalau ayah kata kamu semua pendusta? Apa jadi pada anak-anak kalau ayah melepaskan cakap begitu? Tetapi ayah hanya kata, sesungguhnya hawa nafsu kamu telah menyebabkan kamu melihat sesuatu perkara yang buruk sebagai kebaikan. Kamu sanggup melakukan perbuatan terkutuk itu kerana hawa nafsu kamu. Saya nak tanya anda, ayah bila kata begitu, ayah sedang blaming them ataupun ayah sedang menyebut punca berlaku kejadian itu? Still soal mendidik anak. Apa sebab kamu buat macam ni? Buat hawa nafsu kamu. Anak Nabi, tapi tidak boleh kontrol hawa nafsu. Hawa nafsu yang dipermainkan oleh syaitan. Ayah masih lagi memelihara lidahnya daripada melepaskan baran. Saya tak boleh bayang kalau Yaqub kata, antum kamu mendusta. Sebab kalau Yaqub jadi apa yang disebut sebagai meratap, jadi apa, jadi tak tentu hala, kehilangan akal, maka ini akan memburukkan lagi keadaan keluarganya. Dan boleh jadi akan berlaku kacau bilau dalam keluarganya bila Yaqub tidak waras. Dia pemimpin keluarga. Dan bila Yaqub menunjukkan dia terlalu kehilangan Yusuf, saudara-saudaranya akan melakukan sesuatu pula kepada Bunyamin. Maka sebab itu cukuplah Nabi Yaqub kata, fasabrun jamil. Aku tak boleh kawal korang. Aku boleh kawal diri aku. Aku tak boleh ubah korang yang bersepuluh. Aku boleh ubah diri aku. Aku akan fokus pada apa yang aku boleh kawal. Dan apa yang aku boleh kawal adalah emosi aku. Dan aku memilih untuk sabar. Sabar yang indah. Apa makna sabar yang indah? Sabar yang anda tidak sedih, tetapi anda redha. Apa bezanya? Anda faham anda diuji. Dan anda tidak mengeluarkan perkataan, melainkan perkataan yang Allah redha. Bila diuji, anda tak keluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Inilah makna sabar yang indah. Dan tahukah anda, ayat inilah menjadi kekuatan Aisyah radhiyallahu anha bila diuji dalam peristiwa hadithul ifki. Ya, dia menyebut, ya, dia menyebut depan-depan mak ayahnya dan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selepas tersebar berita yang disebarkan oleh munafik, kononnya, ya, Aisyah semasa berada di lokasi salah satu R&R, ya, ketika pulang daripada perkampungan Bani Mustalik tahun yang ke-6 Hijrah menuju ke Madinah, Abdullah bin Ubay, ketua munafik, cipta fitnah, iaitulah ada perbuatan mungkar telah dilakukan antara sahabat Nabi Safwan bin Mu'attal dengan Aisyah radhiyallahu anha. Fitnah yang sangat keji. Dan 1 bulan Aisyah tidak tahu menahu tentang apa yang berlaku. Akhirnya baru dia tahu. Dia mengharapkan kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu orang yang dia tidak bersalah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memilih untuk tawakuf. Nabi sendiri yang sangat memelihara maruah isteri-isterinya,
yang sangat mengharapkan wahyu turun untuk defend, tetapi surah An-Nur belum lagi turun. Apabila Nabi mengambil sikap untuk tawakuf, Nabi berkata, kalau kamu tidak melakukan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah untuk kamu. Tetapi sekiranya kamu melakukan, istaghfiri. Itu perkataan yang berat untuk Aisyah. Lalu Aisyah kata, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Saya nak bagi tahu anda macam mana sahabat melakukan tadabbur. Ayat Quran bukan hanya dibaca untuk jadi tampan. Ayat Quran dibaca untuk beri mereka kekuatan bila diuji. Macam Aisyah. Dia tak baca ayat-ayat lain mentera. Dia baca ayat Quran ni. Ayat yang menguatkan Yusuf bila difitnah. Ya, okey. Kita berada pada ayat yang terakhir ya, sebelum kita pergi ke Mesir pada minggu depan. Waja'at sayyaratun. Tiba-tiba telah datang, tengok bantuan Allah berlaku kepada Yusuf. Bantuan Allah terus berlaku kepada Yusuf, iaitulah kedatangan sayyarah. Tuan-tuan, sayyarah ni apa? Sayyarah ini adalah kafilah dagang yang nak bertolak daripada Palestin pergi ke Mesir untuk berniaga, dan mereka perlu mengisi bekalan-bekalan air mereka yang banyak lagi kosong dengan air daripada telaga. So mereka sampai dan mereka pun menghulurkan timba. Fa'adala dalwah. Dan bila mereka hulurkan timba tu, mereka nampak tak Yusuf daripada atas? Tak. Sebab Yusuf terlalu berada di bawah. Dan mereka ada dengar tak Yusuf meminta tolong? Kalau dah 2-3 hari, Yusuf dah tenat bawah tu. Yusuf dah nazak bawah tu. Yusuf dah nyawa-nyawa ikan bawah tu. Dia pun dah tak larat nak menjerit, dia hanya menunggu saja timba tu sampai ke bawah. Dan mungkin Yusuf sedang tertidur, lalu timba tu terkena kepala, lalu dia tersedar. Lalu dia meletakkan tangannya bergantung pada timba itu, dan kafilah ini rasa macam, pelik berbenar. Kita tak gerak pun lagi, timba ni dah berat sangat ni. Ini macam ada kemalangan ni, macam ada manusia kat bawah ni. Mari tolong kita angkat, ada benda kat bawah ni. Semasa dia tarik saja timba tu, 2-3 orang tarik, Allahu Akbar. Mereka berkata, ya Bushra, berita gembira, hada gulam, ini seorang kanak-kanak yang comel, yang indah. Kenapa mereka gembira? Karena yang mereka temui bukan orang dewasa yang akan menjadi beban. Oh, dewasanya, oh, beban ni beban, masuk balik. Tapi bila seorang kanak-kanak remaja, dalam fikiran mereka, Allahu Akbar, ada potensi, ada masa depan ni, kesian kat dia. Dan mujur juga bukan anak perempuan. Kalau anak perempuan jumpa dalam telaga, sure, duduk mana ni? Mak ayah siapa dia ni? Mesti concern kafilah ini adalah, kok mana pun kita kena cari mak ayah dia sebab dia budak perempuan. Bahaya. Tapi kerana anak lelaki yang berada dalam keadaan penat dan tenat, mereka tidak bertanya banyak soalan, melainkan memberikan kerehatan terlebih dahulu kepada Yusuf. Dan soalan cepu mas yang terakhir, kenapa Yusuf tidak meminta untuk dihantar pulang? Sudah pasti ada soal siasat daripada kafilah. Kamu anak siapa? Mana kad pengenalan kamu? Kamu duduk kat mana? Kenapa tak cakap sepatah pun ni? Kenapa dia tak cakap sepatah? Nak sembahyang zuhur dah ni? Jawab lah. Quran kena tafakkur dan tadabbur. Pertama sekali, mereka tidak banyak tanya sebab Yusuf yang ditemui bukan Yusuf yang sedang bertenaga. Yusuf yang ditemui adalah Yusuf yang 3 hari tidak makan dan tidak minum, sudah hampir pitam, sudah tiada tenaga. Takkan anda nak soal siasat orang yang sedang nyawu-nyawu ikan? Bagi dia rehat dulu. Tetapi sambil-sambil tu tanya sepatah 2 patah lah. Duk mana? Tapi nampak tak larat. Tapi poin saya adalah, kenapa Yusuf tidak bersungguh untuk diminta hantar pulang? Kenapa? Untuk apa aku pulang ke rumahku kalau apa yang aku akan dapati hanyalah keburukan daripada pukulan saudara-saudaraku? Untuk apa aku pulang kalau ia memberikan keburukan kepada diriku dan ayahku sendiri? Mungkin perpisahan ini lebih baik untuk kita. Itu kata Remi Ishak saja dalam pulang. So inilah pulang yang tidak kembali, ya.
Wa asarruhu bida'ah. Ini penting. Akhirnya kafilah-kafilah ni membuat keputusan. Disebabkan dia tak nak bagi tahu, tak mengapalah. Kita bawa dia ke Mesir bersama dengan kita. Hopefully ada orang akan jaga dia. Wa asarru, mereka kafilah-kafilah ini telah membuat satu keputusan, sepanjang perjalanan kita kena kurung dia, kita jangan bagi orang nampak. Nanti on the way kita nak ke Mesir, ada delegasi Palestin on the way pulang. Mereka kata dia mau ambil anak siapa ni supaya kena anak ni. Anak Yaakob ni bapa dia mau ambil, penculik. Kami bukan culik, kami jumpa dia dizalimi. Jadi untuk mengelakkan soal jawab itu, maka mereka tutup Yusuf daripada diketahui oleh kafilah-kafilah dagang sepanjang perjalanan 300-400 km ke Mesir. Bida'ah, dan mereka bukan setakat nak rahsiakan dia, mereka nak jual. Mudah-mudahan ada orang akan sudi ambil sebagai anak angkat atau sebagai pekerja. Mereka tak nak bertanggungjawab pada anak ini, tapi paling kurang mereka nak selamatkan anak ini. Dan Allah kata, wallahu alimun bima ya'malun. Allah sangat mengetahui apa yang mereka sedang lakukan. Siapa mereka di situ? Dua pihak, iaitulah saudara-saudara Yusuf. Allah merekodkan perbuatan kamu. Dan yang kedua pihaknya adalah kafilah dagang Mesir. Keputusan mereka untuk menjual Yusuf adalah kesilapan besar. Kenapa? Jadi kita dalam hidup jangan jadi kafilah dagang Mesir. Pandang satu sen pada makcik cleaner, tak berharga dia ni. Kita kena lepaskan dia segera. Kalaulah kafilah dagang Mesir tahu Yusuf bakal pemangku Raja Mesir, agaknya mereka akan jual ke tidak? Jadi jangan jadi kafilah dagang Mesir dalam hidup. Memandang orang dengan sebelah mata, tidak memberikan harga yang sepatutnya. Jadi itu saja, wallahu alam. Minta maaf ya tak sempat nak soal jawab. Kalau ada soalan boleh tanya secara peribadi kepada saya sekejap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.